Terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Bersama dengan saya petang ini ialah timbalan saya ialah Datuk Dr. Rohaizat, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Perubatan, dan Dr. Hisham Shah, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Penyidikan dan Sokongan Teknikal. Dan pada petang ini kita tak ada sidang media, tetapi kita ada sesi libat urus ni, dan untuk kita melihat kepada keadaan semasa, iaitu kesiapsiagaan kita dan perjalanan kita daripada bulan Disember 2019 hingga kini, dan jangkaan kita untuk minggu-minggu yang akan datang. Jadi mungkin kita akan lebih santai dari segi kita melihat kepada isu-isu semasa. Dan seterusnya, slide pertama, kalau kita lihat setakat ni, iaitu keadaan globalnya, iaitu situasi untuk COVID-19 setakat 20 November 2020. Kes yang tercatat setakat ini di peringkat global ialah 56.6 juta orang telah pun dijangkiti, dan kadar kematian ialah 1.355 juta orang telah mati. Pada hari ini saja, contohnya tempoh 24 jam, hampir 620,744 orang telah dijangkiti seluruh dunia. Dan ini kalau kita lihat di negara kita, setakat 20 November 2020, kadar jangkitan yang kita dapati ialah 52,638, iaitu 0.093% dari keseluruhan kes di dunia. Dan juga kadar kematian kita ialah 329, iaitu bersamaan dengan 0.024 kes kematian seluruh dunia. Jadi sekarang ini pada permulaan kita lihat ada selisih pendapat pakar-pakar, iaitu di seluruh dunia mengenai tindakan kita, perancangan dan strategi untuk kita melawan ataupun memerangi COVID-19. Iaitu yang pertama ialah kita menggunakan strategi iaitu pencegahan dan juga kawalan untuk penyakit berjangkit. Dan ada satu lagi kumpulan, iaitu mereka menggunakan kaedah immunity kelompok. Jadi dua-dua kaedah ni adalah berbeza pendapat dan juga pelaksanaan. Pada kita, iaitu kita menggunakan kaedah kesihatan awam untuk mencegah dan juga mengawal daripada dijangkiti. Satu lagi kaedah iaitu kaedah immunity kelompok, iaitu mereka dijangkiti. Jadi dan mereka mengharapkan mendapat antibody apabila dijangkiti, dari kalau 60 ataupun 70% daripada penduduk dijangkiti. Jadi mungkin ada kelompok ataupun immunity kelompok. Yang itulah yang dicatatkan. Jadi satu kumpulan memikirkan cara bagaimana menggunakan aplikasi ataupun pelaksanaan herd immunity, dan kita menggunakan kaedah. Jadi pada permulaannya tak ada siapa yang tahu siapa yang betul ataupun siapa yang salah. Tapi sekarang ni kita lihat dalam tempoh 10 bulan, negara Sweden contoh mengamalkan herd immunity approach telah mengaku kaedah tersebut tidak berjaya, dan ramai di kalangan penduduk mereka dijangkiti, dan juga kadar kematian pun meningkat. Dan ada negara-negara lain yang menggunakan kaedah tersebut telah pun memaklumkan bahawa kadar kematian dan juga kes-kes jangkitan meningkat, terutamanya kadar kematian di kalangan kumpulan rentan, orang berusia, ada penyakit jangkit, ada penyakit yang tidak berjangkit dan sebagainya meningkat. Dan kita menggunakan strategi iaitu pencegahan dan kawalan. Daripada peringkat awal lagi kita menggunakan strategi tersebut. Next slide please. Kalau kita lihat sekarang ni di negara kita, yang kita telah pun sediakan siapsiagaan kita bermula pada Disember 2019, dan pada 25 Januari kita telah catatkan kes yang pertama, iaitu gelombang pertama, iaitu daripada 25 Januari hingga ke 16 Februari. Kita ada 22 pesakit ketika itu.
Lepas tu daripada 16 Februari untuk tempoh 11 hari kita tak ada pesakit langsung. Dan apabila kita masuk pada 27 Februari, kita bermulanya gelombang kedua. Dan di mana kita dapati gelombang kedua adalah dijangkiti iaitu kumpulan-kumpulan kluster yang telah dikenal pasti. Contohnya kumpulan kluster Seri Petaling dan juga ada banyak kluster-kluster yang pulang dari luar negara ketika itu. Jadi tindakan kita iaitu gelombang kedua. Dan kita lihat terkini ialah gelombang ketiga, iaitu bermula pada 20 September hingga ke terkini sekarang ini gelombang ketiga. Jadi kita lihat sekarang ini kalau kita bandingkan kes-kes gelombang ketiga lebih dahsyat daripada gelombang kedua. Jadi tetapi kesiapsiagaan kita lebih baik di gelombang ketiga sebab kita dah belajar iaitu di gelombang kedua, iaitu di mana kita melihat kesiapsiagaan hospital kita, kesiapsiagaan makmal kita dan juga dengan ilmu yang kita ada ataupun maklumat yang kita perolehi iaitu dari tempoh 6 bulan telah membantu kita untuk kita melihat kepada bagaimana kita nak melaksanakan aktiviti-aktiviti kesihatan awam. Inilah keadaan semasa yang kita ada dan kita mula pada Disember 2019. Walaupun ketika tu kita tak ada lagi pesakit COVID-19, iaitu kes yang pertama dilaporkannya pada 25 Januari. Tetapi kesiapsiagaan kita contohnya hospital, kita telah pun menambah baik iaitu melihat kepada hospital-hospital COVID. Kita ada 7 hospital COVID dan juga kita siapkan hospital-hospital kita untuk mengesan kes-kes yang positif. Dan pada 3 Januari kita melihat kepada genomic sequence yang telah dikeluarkan, dimaklumkan oleh negara China dan kita makmal IMR telah pun menggunakan genomic sequence tersebut untuk primekan makmal kita untuk mengesan kes-kes yang positif dan kita berjaya melihat kepada primer dan SOP dan melihat kepada bagaimana kita dapat mengesan dan kita terus melatih makmal-makmal kita di kerajaan, makmal-makmal kerajaan dan juga di swasta untuk kita memantapkan pengesanan. Pada ketika itu kita ada 23 makmal je, swasta dan juga di Kementerian Kesihatan dan universiti-universiti dan kita sekarang ni dah tingkatkan keupayaan makmal dan juga ketika itu juga kita lihat kepada keupayaan hospital dan juga peralatan-peralatan di hospital. Next slide. Jadi inilah tindakan kita Malaysia's approach to COVID-19. Jadi kita menggunakan kaedah pencegahan dan kawalan. Kita lihat kepada tindakan-tindakan kita iaitu tindakan kesihatan awam yang mana kita telah aktifkan ataupun kita mulakan tindakan kita melatih anggota-anggota kita, bersiapsiagaan kita di peringkat kesihatan awam dan juga melibatkan ujian, pengesanan dan juga pengasingan dan seterusnya rawatan. Dan kita lihat kepada diagnostic and testing. Jadi ini satu yang penting kalau kita nak berperang, kalau kita tak nampak virus tersebut, macam mana kita nak mengesan. Jadi kalau kita ada alat-alat yang terkini untuk mengesan virus tersebut, pada ketika pada peringkat awal kita menggunakan kaedah RT-PCR dan seterusnya kita menggunakan RTK antigen sebab kita ada kelemahan dari segi RT-PCR kerana kos yang tinggi sikit dan juga turnaround time ataupun masa yang dilaksanakan itu terhad, iaitu lebih kurang 6 hingga 7 jam untuk kita melaksanakan ujian tersebut. Dan juga kita telah menggunakan pakai RTK antigen bermula pada 6 Mei 2020, iaitu pada 1 April kita telah pun menguji RTK antigen di makmal IMR dan ketika itu sensitiviti ataupun ketepatan untuk ujian hanya menunjukkan 56%. Jadi kita tak boleh terima kalau 56% dan kita uji lebih banyak test kit yang telah dikemukakan dan pada 14 April kita dapati ujian RTK antigen ketepatan ataupun sensitiviti ialah 84.4%. Jadi bila 84.4% kita boleh gunakan
RTK antigen sebab dia punya test dalam tempoh 45 minit dan juga turnaround time dia cepat, iaitu 45 minit dan kos dia lebih rendah. Dan kita boleh gunakan kaedah itu untuk saringan. Dan pada 6 Mei kita telah menjalankan iaitu ujian RTK antigen di hospital dan klinik-klinik kita yang ada biosafety cabinet. Jadi kalau dia ada biosafety cabinet, kita boleh laksanakan ujian, termasuk di KLIA pada 6 Mei. Pada 16 Julai, kita juga menggunakan iaitu RTK antigen. Kita melihat kepada penilaian semula RTK antigen dan kita dapati ketepatan ataupun sensitiviti dah meningkat kepada 90%. Jadi bila dah meningkat pada 90%, dah banyak lagi RTK antigen kita telah beli dan perolehi dan juga kita mengguna pakai di negeri Sabah contohnya. Bila ada isu logistik hantar sampel-sampel ke makmal untuk RT-PCR, tapi RT-PCR kita guna untuk kalau untuk confirmation, kalau baru kita gunakan RT-PCR. Dan jadi kita ada dua kaedah ujian, iaitu RT-PCR dan RTK antigen. Dan sekarang ni kita di Kementerian Kesihatan kita menggunakan bukti-bukti, bukan hanya pendapat tapi bukti-bukti. Dan kerjasama padu di Kementerian Kesihatan sendiri, iaitu di makmal, di hospital, pendidikan dan sebagainya sebagai satu unit, dan juga kita bekerjasama antara kementerian. Ini yang kita katakan whole government approach dan juga kita whole society approach, mendapatkan kerjasama daripada setiap individu dan rakyat Malaysia bersama untuk kita patuh kepada SOP dan sebagainya. Dan kita ada risk communication, iaitu setiap hari kita ada PC, dan sekarang ini ditentukan hanya 2 PC saja. Satu di Kementerian Kesihatan untuk fakta-fakta ataupun berkaitan dengan perubatan yang dan kesihatan, dan satu lagi yang bukan perubatan dan kesihatan tetapi melihat kepada pelaksanaan, iaitu untuk kepatuhan pada SOP dan sebagainya. Jadi dan hari pertama lagi kes-kes yang positif yang dikesan kita mengamalkan. Berbeza dengan negara lain, kita mengamalkan, kita masukkan kepada hospital. Dan kita dapati walaupun dia kes contohnya tak ada gejala ataupun gejala ringan, kita akan asingkan dan masukkan hospital. Tapi kita tahu hospital, katil di hospital tu penting. Dan sekarang ni kita menggunakan pakai konsep iaitu pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah. Iaitu bukan hospital tetapi tempat yang telah kita kenal pasti supaya kita boleh pantau dan juga kita boleh merawat pesakit tersebut. Dan juga yang penting asingkan pesakit. Jadi kita asingkan pesakit yang ada keboleh jangkitan. Jadi jangkitan kurang dalam komuniti. Ini yang telah kita laksanakan daripada hari pertama lagi. Dan setakat ini kita telah tubuhkan banyak pusat kuarantin. Dan salah satu pusat kuarantin yang kita ada masa-masa gelombang kedua ialah Hospital MAIPS yang kita guna pakai untuk kes-kes yang tiada gejala dan juga gejala ringan, terutamanya yang melibatkan parti dan sebagainya, sebab kita melihat kerjasama sepadu di antara Kementerian Kesihatan, Angkatan Tentera, Polis dan sebagainya. Jadi inilah keseluruhan approach yang kita laksanakan setakat ini. Dan juga kita menggunakan pakai Movement Control Order, iaitu Akta 342, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kalau kita boleh hadkan pergerakan, maka kita boleh elakkan jangkitan. Yang pertama kita laksanakan pada bulan Februari lagi, iaitu kita lihat kepada kawalan sepadan, iaitu antarabangsa. Jadi yang kedua ialah kita lihat kawalan sepadan untuk jalan-jalan tikus contohnya. Jadi kita ada ops benteng yang dilaksanakan bersama oleh Eskom dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Jadi untuk memastikan ops benteng ini dapat kita pertahankan dan elakkan daripada mereka masuk ke negara kita. Yang ni tindakan ini berterusan. Dan kita lihat pada Movement Control Order, kita ada peringkat, next slide please. Jadi pelbagai peringkat Movement Control Order, iaitu pada PKP, kita ada PKPB, kita ada PKPP
dan kepada kawasan yang tertentu kita ada tempo ataupun PKPD diperketatkan, kita laksanakan targeted. Yang kita lihat sekarang ni pada peringkat awal, iaitu kesiapsiagaan kita bermula pada Disember 2019 dari segi makmal yang saya terangkan tadi, iaitu yang pertama paling penting makmal mesti membantu, iaitu frontline untuk petugas-petugas kesihatan mengenal pasti virus tersebut. Yang kedua, melihat kepada sokongan di hospital, sama ada hospital mampu menampung pesakit yang bertambah, iaitu yang berisiko dan juga yang tidak berisiko. Contohnya yang tiada gejala dan juga gejala ringan kita tempatkan di pusat kuarantin, dan juga yang mereka yang memerlukan rawatan yang lebih di ICU dan sebagainya. Jadi kita pastikan kita tingkatkan kemampuan ICU dan juga katil-katil di hospital. Inilah perancangan awal kita, iaitu bagaimana kita melihat berhalusi tindakan kita di hospital, dan juga kita hospital kita amat mencabar sebab sebelum COVID lagi hospital kita dah sesak, tetapi kita berjaya. Ada 7 hospital kita laksanakan untuk kita telah menukarkan kepada hospital COVID, dan hospital yang lain ada merawat 2 sekali pesakit COVID dan bukan COVID. Dan 7 hospital ni kes-kes lain kita telah pindahkan ke hospital daerah dan sebagainya. Jadi inilah perancangan kita pada peringkat yang awal. Dan jadi kesatuan dari segi perancangan dari makmal ke hospital dan juga tindakan kesihatan awam, kita berjaya dalam tindakan kita dalam gelombang pertama dan juga gelombang kedua, iaitu kita berjaya mencatatkan ataupun mengurangkan kes, meratakan lengkup sampai 16 Julai kes kita ialah kosong pada ketika itu. Tapi kita ada peningkatan kes baru-baru ini selepas pilihan raya negeri Sabah. Jadi kes meningkat, dan sekarang ni kita dalam keadaan semasa melihat untuk membendung penurunan jangkitan COVID di Sabah dan seluruh negara. Next. Dan di Kementerian Kesihatan kita ada Crisis Preparedness and Response Center ataupun CPRC. Jadi CPRC berpusat di Kementerian Kesihatan, iaitu yang CPRC kebangsaan. Kita juga ada CPRC, iaitu untuk hospital yang diketuai oleh Datuk Dr. Raizat, melihat kepada kesiapsiagaan hospital, pemantauan penggunaan PPE dan sebagainya, alat guna pakai, dan juga kita melihatkan kemampuan katil, kemampuan ICU, dan kita pantau untuk seluruh negara. Dan kita juga ada CPRC, iaitu di peringkat negeri dan juga di peringkat hospital di setiap negeri untuk melihat kepada kesiapsiagaan kita. Jadi kita telah pun memulakan iaitu pemantauan di setiap negeri, melihat kepada keupayaan kita, keupayaan makmal, keupayaan hospital dan juga tindakan kesihatan awam. Untuk setiap negeri, setiap daerah, setiap mukim, tindakan kita adalah bersepadu. Next. Jadi pada keseluruhannya kita ada 120 hospital yang boleh menjalankan saringan kepada kes-kes yang disyaki COVID-19, dan ada 47 hospital yang boleh merawat pesakit-pesakit COVID, dan 7 hospital khas untuk pesakit COVID saja. Contohnya Hospital Sungai Buloh untuk pesakit COVID saja. Dan kita ada 5,439 katil keseluruhannya di hospital, 500 katil untuk katil ICU, dan pada peringkat gelombang kedua kita cuba mendapatkan banyak lagi alat bantuan pernafasan. Jadi ketika itu amat mencabar untuk dapatkan alat bantuan pernafasan. Setakat ini kita tak ada masalah, kita ada 1,553 alat bantuan pernafasan untuk seluruh negara. Jadi dan juga kita ada 72 pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah, dan keseluruhannya kita ada 12,102 katil di pusat kuarantin tersebut. Dan kalau kita lihat keseluruhannya kita ada 17,541 katil untuk menampung pesakit-pesakit yang dikesan positif COVID-19.
Dan makmal kita mula dengan 23 makmal. Hari ini kita ada 62 makmal. Kita mula dengan 1,000 ujian seharian. Tapi sekarang ini dari 62 makmal swasta dan juga di pihak kerajaan, kita ada 59,485 ujian seharian. Jadi ini kemampuan kita untuk melaksanakan ujian-ujian COVID-19 di seluruh negara. Next. Dan kalau kita lihat sekarang ni, inilah targeted approach. Kita juga melihat kepada smart approach, itu smart targeting, iaitu kita tak menyaring seluruh populasi ataupun penduduk di Malaysia, tetapi kita tumpu kepada kawasan-kawasan tertentu ataupun lokaliti berisiko dan kumpulan-kumpulan yang berisiko, dan kita saring semua, iaitu mass testing untuk targeted punya population ataupun targeted punya kumpulan berisiko. Dan juga tambahan kepada itu, kita menjalankan saringan berkala, iaitu setiap hari kita laksanakan saringan Sentinel Influenza-like illness, iaitu kes-kes ID, kes-kes sari yang masuk ke hospital yang perlukan rawatan, iaitu kita akan melaksanakan saringan mereka COVID-19. Juga kepada saringan berkala kepada petugas-petugas di hospital. Yang ini kita jalankan, sentiasa kita jalankan. Dan juga sekarang ini di hospital Kementerian Kesihatan dan juga saya pasti di hospital swasta juga, setiap pesakit sebelum menjalani pembedahan akan juga disaring. Dan saringan lain yang kita jalankan ialah saringan person under investigation, close contact screening, community screening, symptomatic screening, ataupun ward ataupun hospital admission screening. Kalau masuk ke ward, kita akan saring pre-employment sebelum bekerja, contohnya houseman ataupun staff-staff di kementerian yang nak masuk kerja, kita juga saring. Dan workplace screening, contohnya kalau kita lihat kepada di petapak bina dan sebagainya, saringan dijalankan, ataupun pengawal keselamatan, saringan juga dijalankan di kalangan mereka. Dan juga mereka yang saringan kendiri yang datang untuk jalankan saringan, yang digalakkan untuk mereka melaksanakan saringan, iaitu dan juga kita lihat kepada mayat yang dibawa ke hospital. Setiap mayat yang dibawa ke hospital, kita akan jalankan saringan sebelum kita menjalankan postmortem. Jadi kita pastikan mayat tu tak dijangkiti. Kalau mayat tu dijangkiti, jadi boleh menjangkiti petugas-petugas dan juga dalam komuniti. Jadi kita akan menjalankan saringan pada mayat. Yang kita dapati dalam kajian kita, walaupun kita lihat pada kulit mayat tersebut pun boleh menjangkiti. Ini adalah penting untuk kita menguruskan jenazah dan sebagainya. Dan juga kes-kes yang datang pada tempat yang berisiko tinggi, kita juga akan jalankan saringan. Dan juga saringan targeted group, iaitu kalau kita lihat pada kluster-kluster yang tertentu, kalau kluster tersebut kita akan saring semua. Contohnya kluster Seri Petaling dulu. Jadi kita mengambil tempoh 100 hari untuk kita menamatkan kluster Seri Petaling. Dan mereka yang ada kaitan dengan kluster Seri Petaling, kita akan jalankan saringan termasuk di sekolah tahfiz, madrasah dan sebagainya. Dan juga di saringan healthcare workers, iaitu petugas kesihatan, dan juga kawasan yang kita tempoh ataupun kita laksanakan EMCO di kawasan tersebut, kita akan saring sama ada tempat orang tempatan warga negara ataupun bukan warga negara, kita akan menjalankan saringan. Jadi kita punya saringan sekarang ini kita lihat bukan hanya targeted approach, tapi ialah mass screening, tapi lebih target kepada kumpulan tertentu dan jalankan saringan yang keseluruhan kepada tempat-tempat tersebut. Dan setakat ini kita lihat 2.49 juta individu telah pun disaring setakat 20 November 2020. Next. Dan walau ada banyak soalan sama ada saringan kita ni cukupi ataupun tidak. Jadi kita menggunakan data yang telah di Oxford Martin School yang telah dikeluarkan. Kita melihat kepada jumlah saringan kes untuk setiap 1,000 penduduk dan juga kadar positif. Kalau Malaysia sekarang ni, setakat ni kita ialah ujian yang kita laksanakan yang 76.4 ujian untuk 1,000 penduduk.
Dan kes positif kita ialah 2%. Dan dibandingkan contoh ni di negara Jepun, mereka menjalankan kurang daripada kita 24.85 ujian untuk setiap 1,000 penduduk, tetapi kadar positif dia 39. Dan kalau kita lihat di negeri Korea Selatan, iaitu kadar positif dia 1/1, tetapi ujian yang dilaksanakan yang 55.11 untuk setiap 1,000 penduduk. Jadi kalau kita lihat untuk negara US contohnya, mereka menjalankan banyak saringan, iaitu 516 saringan ujian untuk setiap 1,000 penduduk. Tetapi kadar positif dia juga tinggi. Jadi kalau kadar positif dia tinggi, maksudnya kita terpaksa menjalankan banyak lagi saringan untuk mengesan kes-kes dalam komuniti. Contohnya kita lihat iaitu di Sweden. Sweden menggunakan iaitu immunity berkelompok, iaitu herd immunity approach. Jadi bila mereka dijangkiti, diharapkan orang yang telah dijangkiti pulih dan ada antibody, dan antibody itu boleh, kalau 70% penduduk ada antibody tersebut, boleh melindungi komuniti 30% yang lain. Tetapi mereka perlu melihat kepada kumpulan-kumpulan rentan untuk menjaga kumpulan rentan tidak dijangkiti. Tapi yang kita lihat sekarang ini, tindakan tersebut telah mengakibatkan ramai yang dijangkiti, dan juga bukan hanya kumpulan rentan yang berakhir dengan kematian, tetapi juga kumpulan-kumpulan yang berumur usia muda pun berakhir dengan kematian dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita lihat Sweden contohnya melaksanakan 59.2% untuk setiap 1,000 penduduk, tetapi kadar positif adalah 11.7. Bermakna 59 ujian untuk setiap 1,000 penduduk tak mencukupi. Mereka kena melaksanakan lebih banyak lagi ujian tersebut. Jadi kita lihat pada ujian sekarang ini bukan hanya bergantung pada jumlah ujian, tetapi juga bergantung pada kes-kes yang positif dikesan. Contohnya kalau kita lihat di negara jiran kita, Thailand, ujian yang dijalankan ialah 17.4 ujian untuk setiap 1,000 penduduk. Tapi kadar positif hanya 0.3%. Jadi ini menunjukkan dah mencukupi. Tetapi kalau kadar positif dia ialah tinggi, tak mencukupi. Tapi bukan bergantung pada ujian kes saja, tetapi juga bergantung pada kadar positif yang dikesan. Inilah yang kita guna pakai yang untuk kita melihat perbandingan negara kita dengan negara yang lain. Next. Dan ini ujian RTK antigen. Jadi kita mula mengguna pakai RTK antigen ialah pada 6 Mei 2020, iaitu di KLIA, juga di klinik-klinik kesihatan dan juga di hospital-hospital yang ada biosafety cabinet. Jadi kalau ada biosafety cabinet, sekarang ini kita tempatkan 3 biosafety cabinet di KLIA. Jadi kita boleh melaksanakan RTK antigen. Keistimewaan gunakan RTK antigen adalah kos dia adalah rendah, dan juga dia turnaround time. Jadi keputusan yang kita boleh dapati ialah cepat, iaitu dalam tempoh 30 hingga 45 minit kita dapatkan keputusan sama positif ke tidak. Tapi isu dia adalah ketepatan tu yang isu. Iaitu sekarang ni pada 16 Julai kita dah dapati ketepatannya lah lebih kurang 90%. Jadi masih ada 10% yang kata positif, tetapi bila disahkan dengan PCR mungkin negatif dan sebagainya. Jadi kita ada 2-3 kes yang kita kesan begitu. Tapi kita kena terima pakai ini sebagai satu ujian saringan. Apabila positif, kita akan jalankan ujian RT-PCR untuk kita sahkan sememang dia positif. Dan ini kita guna pakai. Dan kita lihat daripada bulan Mei, Jun, Julai dan sebagainya hingga kini, peningkatan kes yang kita gunakan RTK antigen di lapangan untuk saringan. Jadi inilah yang kita sekarang ni, WHO pun telah mengesyorkan penggunaan RTK antigen pada bulan September. Jadi kita menggunakan iaitu RTK antigen lebih awal sebelum WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggalakkan kita menggunakan RTK antigen tersebut. Jadi seperti juga di Makmal, sebelum lagi WHO mengumumkan
iaitu kod ataupun SOP untuk kita melaksanakan ujian, kita dah jalankan sendiri berdasarkan pada genomic sequence yang telah ada. Jadi tindakan kita ialah tindakan yang awal sebelum cadangan ataupun cadangan diberikan oleh WHO. Jadi kita harapkan sekarang ni kita mengguna pakai RTK antigen untuk lapangan, iaitu kita gunakan untuk saringan, iaitu di negeri Sabah, dan juga sekarang ni kita akan guna pakai kaedah RTK antigen untuk kes-kes contohnya di tapak bena dan sebagainya. Jadi inilah yang telah kita cadangkan, dan penggunaan ini akan meningkat. Dan kita lihat peningkatan dia bulan Oktober dan meningkat, September juga, September sudah mula meningkat, dengan Oktober, November, Disember kita akan dapatkan lebih banyak lagi RTK antigen untuk penggunaan tempatan. Next. Setakat ini kita gunakan 483,686 ujian, dan di negeri Sabah saja kita menggunakan 168,925 ujian RTK antigen. Jadi kita akan pertingkatkan ujian RTK antigen untuk saringan pekerja-pekerja dan sebagainya di lapangan. Next. Dan inilah penggunaan kita. Jadi kita ada dua kaedah untuk kita menguji, iaitu satu menggunakan RT-PCR dan satu lagi ialah RTK antigen. Setakat ini setiap hari kita lebih kurang melaksanakan lebih daripada 30,000 kes untuk saringan di lapangan. Next. Dan saringan yang kita jalankan ialah saringan tertumpu tetapi berkumpulan. Ya. Next. Dan ini ialah tindakan ialah perintah kawalan pergerakan menggunakan Akta 342. Akta 342 ialah dari Kementerian Kesihatan. Jadi untuk kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan, iaitu isu ialah pergerakan. Kalau tak ada pergerakan, maka tak ada jangkitan. Jadi kalau mereka atau semua kita duduk di rumah dan boleh patuh pada SOP, kita tak perlukan PKP ataupun MCO kalau kita duduk di rumah. Tapi sebab kita ada pergerakan dan kita kena patuh pada MCO, SOP dan sebagainya. Jadi pada peringkat awal, iaitu pada bulan 18 Mac bulan 3, kita laksanakan MCO, total lockdown, iaitu kita melaksanakan 2 minggu, dan kita lihat kesannya dan tindakan kita daripada pengalaman kita, kita berjaya meratakan lengkok, walaupun ketika itu kluster Sri Petaling telah pun balik ke kampung masing-masing dan penularan kecantikan COVID-19 telah pun berlaku, dan juga mereka yang kembali dari luar negara. Tapi menggunakan kaedah PKP, dia amat berjaya. Dalam tempoh 6 minggu kita berjaya mengawal kes-kes penularan COVID-19 dalam negara kita. Tetapi kos dia amat tinggi. Jadi setiap hari kos dia saya dimaklumkan iaitu lebih kurang 2.2 hingga 2.4 bilion kepada negara. Dan kita telah pun lepas tu kita masuk kepada CMCO. CMCO ialah kita benarkan sektor ekonomi untuk terus berfungsi. Tetapi kita kawal sektor sosial, sektor pelajaran dan juga sektor sukan. Dan kita lepas tu kita beralih sebab kes makin menurun pada 2 digit dan 1 digit, dan ada 3 hari turut-turut kita tak ada pesakit langsung, zero cases, dan kita beralih pada RMCO. RMCO ialah kita kembali pada norma hidup yang seperti sedia kala, tetapi kena patuh pada SOP. Jadi kepatuhan mesti ada, baru kita boleh lihat pada RMCO sepatutnya sampai 31 Disember 2020. Tetapi dalam kawasan dan lokaliti tertentu, contohnya kita dapati kes meningkat di suatu kampung dan satu lokaliti, kita akan melaksanakan EMCO, Enhanced MCO, ataupun tempo Targeted Enhanced MCO di kawasan tersebut. Dan apabila kita laksanakan PKPD diperketatkan, kita akan menyaring dan menguji semua warga negara, bukan warga negara, semua akan diuji dan kita akan biasa dia lockdown ataupun PKPD untuk tempoh 2 minggu, dan sampel kedua hari pada 13 kita akan jalankan saringan lagi. Kalau kes dah semakin berkurang, baru kita akan kembali kepada RMCO. Jadi ini tindakan untuk membantu kesihatan awam untuk menjalankan tindakan-tindakan kita dan intervensi-intervensi di lapangan.
Jadi ini keadaan. Jadi kita bergantung pada MCO untuk penguatkuasaan dan kepatuhan rakyat Malaysia kepada MCO. Tapi kalau social disiplin kita tinggi dan kepatuhan kita tinggi, kita tak perlukan PKP, kita tak perlukan MCO dan ataupun CMCO dan sebagainya. Next. Dan inilah bukti-bukti yang kita dapati, iaitu kalau kita lihat lockdown yang dilaksanakan dengan cepat dalam tempoh 10 hari aja, kita kalau semua orang duduk di rumah 10 hari, kita boleh kurangkan kes. Sehingga 20 hari boleh kurangkan jangkitan dalam satu-satu kawasan ataupun satu-satu daerah ataupun mukim. Kalau kita lihat juga kalau tindakan iaitu physical distancing dan juga menggunakan kaedah lockdown yang cepat, kita boleh putuskan jangkitan COVID-19 dalam negara. Inilah bukti-bukti yang telah diterbitkan di jurnal-jurnal antarabangsa. Next. Dan juga yang daripada 142 negara mereka bandingkan, iaitu kita sekarang ni boleh lihat kembali bandingkan imuniti kelompok, cara imuniti kelompok dan juga tindakan kita ialah pencegahan dan kawalan. Jadi sekarang ni bukti telah mengesahkan tindakan kita lebih berjaya daripada menggunakan kaedah imuniti kelompok. Dan lockdown yang cepat mungkin dapat kawal jangkitan dengan lebih cepat lagi. Jadi untuk kita melihat pada lockdown ni memang boleh kita pertimbangkan, tetapi isu yang timbul ialah kos ekonomi. Jadi kita lihat inilah yang kita kena timbangkan antara kesihatan dan juga ekonomi. Next. Dan kalau kita lihat di Malaysia, iaitu MCO ataupun PKP berjaya menurunkan kes meningkat secara mendadak. Contohnya JP Morgan pada 14 April telah menjangkakan kita mendapat 6,300 kes. Tetapi dengan tindakan lockdown kita dan juga tindakan kesihatan awam, kita berjaya meratakan lengkok dengan lebih cepat, tak mencapai pun 6,300. Dan Malaysian Institute of Economic Research menjangkakan kita ada 8,900 kes pada 28 April. Tapi dengan kaedah yang kita guna pakai, ketika tu kita tak tahu sama ada ini berjaya ataupun tidak. Sebab tiada sesiapa dalam negara kita ada pengalaman untuk kita mengurus pandemik dan krisis. Jadi dalam dunia pun ini mungkin tak ada orang ada pengalaman. Jadi kita ada pelbagai perbezaan pendapat. Tapi apa yang pasti sekarang ni dalam tempoh 10 bulan kita lihat kembali tindakan kita berjaya meratakan, dan juga walaupun jangkaan ataupun ramalan iaitu menggunakan kaedah-kaedah modeling yang digunakan pakai oleh JP Morgan dan Malaysian Institute of Economic Research dan sebagainya, kita gunakan tindakan ini berjaya meratakan, iaitu tidak mencapai puncak yang telah diramalkan dan juga meratakan lengkok yang telah kita lihat pada gelombang kedua. Next. Dan juga during the lockdown, the transmission dynamics of COVID-19 depleted at a rate of 4.7% each day. Berarti setiap hari kalau kita lockdown untuk tempoh 14 hari, ialah setiap hari ialah 4.7% kita dapat kurangkan jangkitan dalam komuniti. Next. Dan yang ini ialah evidence of effectiveness of movement control order in containing the second wave of COVID-19 in Malaysia. Jadi kita dapati PKP berjaya menurunkan kes di Malaysia ketika gelombang kedua. Dan inilah kita lihat pada sudut kesihatan saja yang boleh mengawal dan mencegah penularan jangkitan COVID-19 dan memutuskan jangkitan dalam negara kita. Tapi kita kena lihat pada sudut ekonomi juga. Next. Dan yang inilah kita lihat gelombang kedua, iaitu kita mula gelombang kedua pada 26 Februari 2020 dengan jangkaan ketika R0 tu yang 3.55. Berarti 100 orang akan menjangkiti 355 orang. Inilah R0 yang kita lihat garisan merah yang bertitik tu ialah R0, iaitu kalau kita lihat pada permulaan yang amat tinggi sekali. Dan yang kolom yang tu ialah kes-kes seharian.
Jadi kita lihat ada kes-kes harian meningkat secara mendadak pada CMCO. Ketika itu ialah saringan di depo tahanan immigration, kita ada 277 kes yang dikesan di depo tahanan immigration. Jadi apabila kita menjalankan saringan tertumpu pada satu kawasan, kes akan melonjak naik. Tetapi hanya satu saringannya, bila kita dah dapat asingkan, dia bukan dalam masyarakat, bukan dalam komuniti. Tapi kalau kita lihat juga, apabila kes menurun, R0 pun menurun. Jadi R0 kurang daripada 1, iaitu ketika lebih kurang 0.6, 0.7 dan sampai kita mencapai kadar sifar ketika 0.3, ada satu masa kita dapat 0.3, iaitu R0. Tapi pada 20 September barulah kita lihat peningkatan R0 kembali kepada 2.2, iaitu permulaan gelombang ketiga. Next. Dan inilah sekarang ni kalau kita lihat keseluruhan, inilah gambaran perjalanan kita daripada bulan Disember 2019 hingga kini, dan pengalaman yang kita ada dengan tindakan-tindakan, aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan, apa yang berjaya, apa yang tidak berjaya, sama ada kita perlu menukar strategi kita ataupun mempertingkatkan aktiviti kita. Jadi kita dah ada pengalaman. Tapi sekarang ni, walaupun kita tahu dari segi sudut kesihatan kita dapat laksanakan dengan baik, tetapi kita kena lihat pada keseluruhan, iaitu ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi inilah bagaimana kita kena imbangi, iaitu ekonomi dan juga kesihatan. Inilah yang kita lihat sekarang ni, ada isu-isu yang timbul dari segi pengimbangan antara ekonomi dan juga kesihatan. Tapi dengan pengalaman yang kita ada, jadi sebagaimana saya kata, kalau rakyat Malaysia keseluruhannya patuh kepada SOP, kita tak perlukan MCO ataupun CMCO. Tapi syaratnya kena duduk di rumah untuk tempoh 2 minggu. Jadi kita data menunjukkan 10 hari dah nampak kesannya kalau kita patuh 100%. Tapi mereka yang terpaksa keluar dari rumah, pastikan mereka patuh pada SOP, memakai penutup muka, amalkan penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter. Jadi kalau kita lihat, dan juga kena mencuci tangan dan juga menggunakan air dan sabun. Jadi kalau kita perhatikan, iaitu kalau the konsep, dua konsep yang berbeza, iaitu immuniti kelompok dan juga pencegahan dan kawalan. Immuniti kelompok, peperangan itu berlaku dalam tubuh individu tersebut. Bila kita dijangkiti, lepas tu diharapkan kita ada antibody untuk melawan virus tersebut, dan antibody bila mereka pulih, antibody tersebut boleh bertahan. Yang itu konsep untuk mendapatkan antibody, sama ada dijangkiti ataupun kita ada vaksinasi. Tapi sekarang ni vaksin tak ada, tapi kita menggunakan kelompok imuniti. Berjaya untuk penyakit-penyakit yang lain, tetapi virus ni virus yang baru. Banyak yang kita tak tahu pasal virus ni. Kita tak tahu pada permulaan dia virus ni akan menyebabkan pembekuan darah contohnya. Kita tak tahu cara antibody respon, sama ada dia ada berkekalan tak. Jadi kita dah jalankan kajian, dan kajian sedang dijalankan sekarang ni, iaitu kajian yang awal kita jalankan. Mereka yang dah dijangkiti lepas 8 minggu, 3 bulan, antibody hanya tinggal 20% saja. Jadi tak mencukupi untuk menyokong konsep ataupun teori imuniti kelompok. Dan kita menggunakan pakai pencegahan dan juga kawalan, iaitu kita berperang dengan virus tersebut 1 meter. Jadi kita tak benarkan virus itu menjangkiti kita. Itu peperangan yang lebih bagus, iaitu kita tak benarkan virus menjangkiti individu. Itu adalah konsep yang kita guna pakai, iaitu kesihatan awam. Next. Dan dalam gelombang ketiga kita lihat, iaitu pada permulaan ialah R0 ialah 2.2. Berarti kalau 100 orang, kitaran kedua dia akan menjangkiti 220 orang. Jadi kalau kita lihat sekarang ni unjuran ataupun ramalan menggunakan kaedah iaitu menggunakan unjuran dan ramalan, iaitu R0 2.2, kita sepatutnya mendapat 4,000-5,000 kes sekarang ni. Jadi kalau tindakan, tak ada tindakan kesihatan awam, kita jangkakan kes akan meningkat secara mendadak. Ini yang kita cuba elakkan, kes melonjak secara mendadak. Kalau kes melonjak sampai 4,000 ataupun 5,000 kes seharian, jadi kemampuan hospital kita mungkin tak cukup untuk
kita merawat pesakit-pesakit ataupun mengasing pesakit kita. Inilah sebabnya kita lihat jangkaan contoh dan ramalan daripada Imperial College London. Dia menjangkakan pada 10 November 2020 kita ada 4,480 kes kalau tak silap saya. Tapi pada hakikatnya kita hanya ada 869 kes. Ini adalah kerana tindakan kesihatan awam di lapangan telah berjaya menurunkan R0 ataupun kadar kebolehjangkitan daripada 2.2 kepada 1.5 dan juga kepada 1. Next. Dan jadi kalau kita lihat sekarang ni daripada R0 ataupun bermula dengan 2.2, kes-kes harian kita catatkan ia mengikut unjuran 1.5 pada peringkat awal. Jadi kita lihat 1.5. Kalau 1.5 kes tu semakin meningkat, sepatutnya kalau akhir bulan Oktober contohnya mungkin kita ada 3,000, 4,000 kes dan sebagainya. Next. Dan sekarang ni ternyata kita sampai akhir Oktober kita lihat kes tu kurang pada 1.5. Berarti kita dapati dengan tindakan kesihatan awam kita dan juga tindakan kita untuk duduk rumah, patuh kepada SOP, kita dapat kurangkan R0 daripada 2.2 kepada 1.5 dan 1.5 kepada 1, iaitu menggunakan kaedah CMCO, mengimbangi kesihatan dengan ekonomi dan juga mempertingkatkan aktiviti iaitu kesihatan awam di lapangan. Jadi setakat ini R0 1 masih tak mencukupi. Berarti kita masih perlu menurunkan kebolehjangkitan kepada 0.5. Jadi kalau 0.5 setiap 100 orang yang dijangkiti, kitaran kedua akan menjangkiti 50 orang. Kalau 50 orang dia akan jangkiti 25 orang yang semakin berkurangan. Jadi inilah yang kita nak meningkatkan aktiviti kita di lapangan. Tetapi kita pun sedia maklum iaitu tempoh 10 bulan di lapangan. Petugas-petugas kesihatan pun dah orang kata dah lesu dari segi mental dan juga fizikal. Dan juga rakyat Malaysia pun dah lesu untuk patuh kepada SOP contohnya dari segi mental dan fizikal. Tapi peperangan masih berlaku. Jadi virus tidak lesu langsung, tapi akan menjangkiti apabila kita ambil mudah dan juga tidak abaikan SOP. Nah, ini kita lihat, kita mengawal tempoh 10 bulan kita dapat, tempoh 8 bulan kita boleh mengawal kes-kes di negara kita kurang pada 10,000. Tetapi apabila bulan 9 dan bulan 10 dalam tempoh 2 bulan saja, kes-kes meningkat sampai 30,000, 40,000 kes. Dan keseluruhan sekarang ni kita ada 50,000 kes. Jadi dengan walaupun kes gelombang ketiga meningkat secara mendadak dan juga lebih mencabar, tetapi kesiapsiagaan dengan pengalaman kita untuk tempoh 8 bulan tu kita harap dapat membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Next. Dan hari ini kita lihat terkini, iaitu hari ini semalam kita ada 958 kes. Jadi ini kurang 958 kes. Sepatutnya kalau kita gunakan R0 0.9 kita sepatutnya mendapat 924 kes. Tapi apa yang penting ialah kurang pada 1.1. Kalau R0 ialah 1.1, kita mungkin jangkakan 1,388 kes. Dan kalau R0 ialah 1.5, kita sepatutnya mendapat jangkaan kes ialah 3,277 kes. Inilah kita lihat bagaimana CMCO telah berjaya menurunkan lonjakan kes daripada 1.5, kalau 2.2 lagi tinggi lagi kes. Jadi mungkin dalam 10,000 kes dan sebagainya. Jadi kalau 6 Disember dijangkakan, kalau kita lihat jangkaan dan ramalan Imperial College lebih tinggi pada kes-kes yang sebenarnya. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, kita menjangkaan ialah sekarang ni R0 kita lebih kurang 1, antara 1.1 dengan 0.9. Hari ini kita tak ada sidang akhbar, tapi kes yang catat hari ini adalah 1,041 kes. Jadi 1,041 kes dalam lingkungan iaitu 0.9 hingga 1.1.
Jadi kita masih bertahan lebih kurang R01, tapi tak mencukupi. Kita perlu menurunkan R0 kepada 0.5, sebaik-baiknya 0.3 dan sebagainya. Next. Dan ini kita lihat iaitu COVID-19 di Malaysia di antara warga negara dan bukan warga negara. Di peringkat iaitu gelombang kedua, kita lihat yang kuning tu ialah bukan warga negara, yang coklat tu ialah warga negara. Dan gelombang pertama kita juga ada lonjakan kes iaitu di depo tahanan immigration. Ada 2 kali lonjakan kes kat situ, dan ini adalah bukan warga negara, iaitu warna kuning, iaitu semasa CMCO. Jadi sekarang ni kita lihat gelombang ketiga iaitu bukan warga negara juga ramai. Jadi kita sekarang ni tertumpu kepada bukan warga negara. Ini kan kita bimbangkan, contohnya di sektor-sektor pembinaan, sektor-sektor kilang, sektor-sektor pengawal keselamatan dan sebagainya. Kita sekarang ni melihat dengan kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia, melihat pada macam mana kita boleh memperketatkan, iaitu menjaga kebajikan dan juga ujian untuk pekerja-pekerja asing di lampangan. Next. Dan setakat ini kita juga menjalankan saringan kepada bukan warga negara, iaitu setakat ini lah saringan kita ialah 147,056 kes dan telah kita saring, dan kes yang positif ialah 15,271, dan 16 daripada kes tu dimasukkan ke ICU, dan kadar kematian ialah 51 bukan warga negara. Dan yang dapat lawatan setakat ni ialah 5,449 yang ditempatkan di pusat kuarantin dan juga di hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Next. Dan ini kewarganegaraan, iaitu kita lihat pada kluster dan sporadik. Jadi kalau kita lihat pada kluster, sporadik dan kluster lebih kurang 50%. Tapi kalau kita lihat pada kluster, pekerja-pekerja asing adalah satu kluster di tapak bina, di kluster pengawal keselamatan. Jadi dia bergaul antara mereka. Jadi jangkitan ialah berlaku dalam kluster. Tetapi kita juga ada kluster untuk warga negara. Tapi kes-kes sporadik kebanyakan dia berlaku ialah di kalangan warga negara. Jadi yang bukan warga negara kurang sikit kalau lihat pada kes-kes sporadik. Ini adalah kerana ada pergerakan penduduk dari satu tempat ke satu tempat, dan jangkitan dikesan tetapi tak tahu asal dari mana. Ini adalah sporadiknya cases. Next. Yang ini yang menunjukkan, iaitu daripada 1 September hingga 14 November 2020, kita dapati jangkitan sebab ada pergerakan penduduk pada satu daerah pada satu daerah lain, satu negeri kepada satu negeri yang lain. Kita lihat kepada warna hitam, iaitu garisan warna hitam, iaitu jangkitan berlaku di negeri Sabah, dan disusuli oleh penularan jangkitan di negeri Selangor. Dan tempoh masa yang diambil ialah 21 hari, iaitu jangkaan yang kita lihat pada 21 hari akan berlaku penularan di satu-satu negeri kalau ada aktiviti merentas sempadan negeri. Dan ini adalah kerana tempoh inkubasi untuk virus tersebut adalah 2 minggu. Tapi kita lihat dalam seminggu lagi barulah kes meningkat di negeri tersebut. Jadi untuk mereka yang kembali dari negeri Sabah contohnya, 50% daripada mereka bermastautin di Lembah Kelang. Dan kita lihat 3 minggu selepas penularan di Sabah baru berlaku di negeri Selangor, dan lepas 3 minggu baru berlaku di negeri Sembilan. Jadi dalam tempoh 2 ataupun 3 minggu jangkitan akan bermula pada satu negeri, ataupun kalau ada aktiviti merentas daerah dan aktiviti merentas negeri. Next. Nah, inilah keadaan pergerakan 14 hari taburan kes COVID-19 mengikut daerah. Jadi semalam telah pun dimaklumkan, iaitu negeri Kelantan kita telah PKPB kan, sebab ada penilaian risiko menunjukkan jangkitan mungkin akan merebak di kawasan tersebut, dan sebab ada banyak pergerakan daripada daerah kepada daerah dan juga merentas negeri ke negeri Terengganu contohnya. Tapi PKPB telah disambung untuk negeri Perlis, negeri Pahang, dan juga sekarang ini Terengganu dan
Melaka dan juga Johor. Tetapi untuk Kedah, PKPB ditumpukan di kawasan, iaitu lebih bersasar di kawasan daerah Kulim, dan juga di Johor ditumpukan di Kota Tinggi dan juga di Mersing. Dan kita akan pantau dalam tempoh 2 minggu perkembangan kes-kes di negeri lain. Ini tak bermakna tak ada kes, ada kes, tetapi kes yang dikesan itu dapat dikawal dengan baik. Ini yang kita bimbang, iaitu jangkitan adalah, kalau dia jangkitan dalam tempoh yang singkat, berarti kita kebimbangan kita lebih tinggi. Jadi kita ada penilaian risiko. Untuk negeri, contohnya kita lihat pada negeri Pulau Pinang, kes-kes makin bertambah, iaitu di kilang-kilang dan juga sektor-sektor yang melibatkan kesihatan dan sebagainya. Tapi penduduk ataupun pekerja di negeri Pulau Pinang, ramai yang duduk di negeri Kedah juga ada aktiviti merentas negeri. Tetapi ini kita benarkan, tapi kita kena lihat bagaimana kita dapat kawal, iaitu di kilang dan juga di daerah yang terlibat. Dan yang kedua, kita lihat di Selangor memang amat mencabar sekali, walaupun tindakan kita tindakan yang awal, iaitu pada 14 Oktober kita laksanakan PKPB. Kalau boleh kita nak laksanakan PKP ketika itu, tetapi kos yang amat tinggi sebab 40% ekonomi negara berada di dalam negeri Selangor. Jadi kita melaksanakan tindakan CMCO, tetapi masih ada pergerakan penduduk daripada satu daerah kepada daerah lain, satu negeri kepada negeri yang lain. Yang inilah kita bimbang. Kalau rakyat yang kembali ke negeri Sabah, kita saring. Dan kita saring, kalau negatif, kita kuarantinkan ke 14 hari. Tapi itu yang tempat yang berisiko, iaitu negeri Sabah. Tapi di negeri Selangor, adakah boleh kita jalankan saringan untuk semua yang keluar masuk Selangor dan juga kuarantinkan mereka kalau negatif 14 hari? Kita tak mampu laksanakan. Jadi inilah yang kita perlukan, kerjasama yang padu daripada setiap individu. Kalau boleh duduk di rumah, kalau terpaksa keluar, patuh pada SOP. Thanks. Kalau di negeri Sabah, kita lihat sekarang ini ada perkembangan baik, iaitu di pantai timur Sabah, kes-kes semakin berkurangan, tetapi banyak kes-kes di pantai barat. Tapi setakat ini kita lihat kes-kes di negeri Sabah semakin stabil. Iaitu pada hari ini pun kes itu kurang pada 350 lebih kes di negeri Sabah. Jadi, dan juga kes-kes yang kita kena pasti apabila ada lonjakan kes di negeri Sabah, ini adalah kerana kita menjalankan saringan di pusat tahanan sementara dan juga di penjara dan sebagainya. Sebagaimana dulu gelombang kedua, kita ada lonjakan kes di depo tahanan immigration sampai kita ada 277 kes ketika CMCO. Dan negeri Sarawak pun banyak tempat yang hijau, jadi kita kena lihat bagaimana kita boleh lindungi daerah-daerah yang hijau. Bagaimana kita boleh lindungi negeri-negeri yang hijau. Inilah kita kena lihat kerjasama dengan kerajaan negeri dan juga dengan pejabat kesihatan negeri, melihat kepada tindakan-tindakan kita untuk melindungi negeri-negeri yang hijau. Dan juga di Labuan ada peningkatan kes, tapi 2-3 hari yang lepas kita nampak kes pun dah berkurangan, iaitu kita menjalankan saringan tertumpu, iaitu di Setinggan dan juga di kawasan jalan kluster tenaga, kluster Sagu King dan sebagainya. Jadi kita mendapati kes-kes di kalangan pendatang asing tanpa izin amat tinggi ketika itu. Jadi saringan sekarang ini pun hampir tamat dan kes kes dah mula dapat dikawal dengan baik. Next. Ini menunjukkan sekarang ini, kalau kita lihat graf ini ialah pergerakan penduduk. Jadi kalau kita lihat akta kita, iaitu akta PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi bila ada pergerakan, maka ada jangkitan. Sebelum MCO, kita lihat inilah pergerakan penduduk kita. Apabila kita jalankan MCO, pergerakan itu minimal, iaitu untuk essential services saja kita benarkan ketika itu. Ekonomi pun kita tak benarkan. Tetapi lepas CMCO, kita lihat peningkatan pergerakan, iaitu sektor ekonomi masih berfungsi. Lepas tu RMCO hampir kembali pada pergerakan macam sebelum MCO, iaitu pre-MCO.
Tapi sekarang ni kita laksanakan targeted CMCO, kita harap kita boleh turunkan lagi pergerakan. Jadi sekarang ni kalau kita laksanakan PKPP, dia tak ada sekatan jalan raya. Tapi kalau kita laksanakan PKPB, ada sekatan jalan raya dan kita boleh kawal pergerakan. Kita harap kita boleh kawal pergerakan penduduk dari satu daerah pada satu daerah lain dan juga satu negeri ke negeri yang lain. Next. Dan kalau kita lihat ni pergerakan penduduk daripada 15 Februari hingga 13 November melihat kepada sebelum MCO, lepas tu MCO, kita lihat MCO untuk pengangkutan iaitu transit di taman, di kedai runcit dan juga tempat kerja, semua adalah berkurangan ketika itu. Itu sebab kita berjaya untuk meratakan atau melandaikan lengkok ketika walaupun kita dicabar dengan penurunan di kluster Sri Taling dan juga yang mereka balik pada luar negara. Tapi kita berjaya melandaikan curve dalam tempoh 6 minggu. Dan apabila CMCO dia meningkat kembali sikit dan juga RMCO meningkat. Jadi trend yang ni kita nampak masih ada pergerakan penduduk daripada satu daerah pada daerah lain dan satu negeri ke negeri yang lain ketika CMCO. Tapi apa yang kita hendak tegaskan kat sini ialah patuh kepada SOP. Ini yang penting. Next. Dan setakat ini kita menggunakan kaedah untuk memantau pergerakan dan juga yang untuk kita pengesanan aktif kes-kes kalau dikesan positif. Kita menggunakan iaitu MySejahtera dan kita lihat setakat ini 24 juta individu telah pun daftar dengan MySejahtera dan untuk perniagaan tempat pendaftaran perniagaan ialah 1.18 juta telah daftar dan mereka yang menggunakan iaitu jumlah kumulatif check-in yang kita dapati seharian ataupun kumulatif ialah 1.47 bilion yang 1.74 bilion yang telah digunakan. Dan apa yang kita gunakan kaedah ni adalah untuk membantu Kementerian Kesihatan untuk kita mengesan kes-kes yang positif. Tapi informasi yang telah kita gunakan barcode dan dicatatkan dalam MySejahtera akan disimpan selepas 30 hari dan selepas 90 hari akan dilupuskan. Jadi kita hanya menggunakan MySejahtera, data-data MySejahtera kalau perlu dan kena dapatkan pengesahan daripada Kementerian Kesihatan bahawa kita boleh berguna pakai untuk pengesanan kes-kes aktif. Next. Dan kalau kita lihat sekarang yang garisan biru ialah kes-kes, peningkatan kes-kes, dan bila kes meningkat, penggunaan ataupun ekstraksi daripada data-data daripada MySejahtera juga meningkat. Jadi untuk kita mengesan kes-kes yang telah ada kontak rapat kepada ataupun terdedah pada kes yang positif. Next. Dan ini ialah correlation between COVID-19, ya, kes meningkat, jadi penggunaan data juga meningkat. Jadi dia ada korelasi menunjukkan ini MySejahtera membantu kita untuk mengesan kes-kes yang terdedah pada kes-kes yang positif. Next. Dan ini contohnya, kalau kita melihat pada pengesanan kontak rapat di satu pusat membeli belah iaitu kluster utama. Jadi kita boleh kenal pasti pada tarikh dan masa tersebut iaitu ada 17,000 lebih 17,260 kes yang telah mengunjungi pusat membeli belah tersebut. Lepas tu dari situ kita lihat pada analisa kontak rapat, kita dapat kurangkan kepada 1,343 kes dan jadi perincian kontak rapat disiasat oleh Pejabat Kesihatan Daerah Petaling. Dan juga kita lihat pada mereka yang kontak rapat telah dikenal pasti 457 orang. Dan daripada 457 orang yang kontak rapat, 221 kes daripada jumlah keseluruhan iaitu 236 kes adalah positif COVID-19. Iaitu 93% daripada pengesanan kita dapat membantu bagaimana kita dapat mengesan seorang yang telah pergi ke contohnya ke pusat membeli belah dan kita boleh kenal pasti dan juga kita boleh bantu untuk mengesanan kes yang terdedah kes positif. Next.
Dan setakat ni kita juga ada health assessment tool. Yang health assessment tool, kalau kita masukkan maklumat ke dalam health assessment tool, jadi dia boleh mengesan, iaitu keberangkalian kes yang positif tu amat tinggi, iaitu 1,573 kes dengan hanya menggunakan health assessment tool dia. Dan setakat ini ialah kita lihat 7,922 kes pengesanan kontak rapat telah pun kita guna pakai, iaitu menggunakan data-data daripada MySejahtera. Setakat ini 24 juta telah pun daftar, dan premis yang telah setiap hari pendaftaran ialah premis perniagaan, iaitu pendaftaran ialah 1.18 juta, dan average setiap hari ialah check-in ialah 15.5 juta, dan setakat ini ialah jumlah kumulatif pendaftaran menggunakan barcode ialah 1.75 bilion pendaftaran. Dan ini rating yang kita dapat daripada Google dan juga App Store ialah 4.7 daripada 5, ya, 4.7 daripada 50. Jadi ini rating yang amat tinggi sekali menggunakan MySejahtera. Next. Dan semalam kita juga telah dianugerahkan, iaitu satu anugerah untuk COVID-19 dan digital platform yang kita menggunakan infrastruktur dan juga menggunakan maklumat. Inilah kelemahan kita dalam tindakan kesihatan awam, sebab kesiapsiagaan kita iaitu sepatutnya sebelum lagi ada pandemik kita dah ada sistem, tapi sistem ni dibangunkan semasa pandemik, bukan sebelum pandemik. Walau bagaimanapun kita melihat kepada macam mana kita nak pertingkatkan penggunaan digital platform ni untuk membantu kita. Dan kita setelah ada satu ekosistem, kita melihat kepada MySejahtera dengan SIM card dan sebagainya. Setiap hari data-data yang kita dapati dalam tempoh 24 jam kita boleh analisa data tersebut, dan juga sekarang ini kita melihat kepada data-data interagency, interministry dan juga industry support, dan juga kita perlu menggunakan iaitu data-data tersebut untuk penggunaan dalam Kementerian Kesihatan untuk membangunkan ekosistem digital platform, dan juga kita boleh menjangkakan ataupun meramalkan kes-kes yang outbreak di sesuatu lokaliti dan sebagainya. Jadi ini adalah endless possibility. Itu yang kita kata, together we can make the impossible possible, and this is the endless possibility untuk kita menggunakan data-data digital dan bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain di Kementerian Kesihatan dan juga di kementerian-kementerian yang lain untuk kita mensepadukan maklumat kita untuk membantu tindakan-tindakan kesihatan dalam negara kita. Next. Jadi kita telah pun dianugerahkan WITSA Global ICT Excellence Award 2020 2 hari lepas, dan ini kita adalah runner-up, ya, tempat kedua, iaitu menggunakan Malaysia Pandemic Response System awarded as a runner-up in WITSA Global ICT Excellence Award 2020 under the category of COVID-19 Tech Solution for Countries or Region. Ini kita dapat pertingkatkan lagi aktiviti ini. Kita harapkan ini hanya satu permulaan, titik permulaan, dan juga kita boleh tambah baik lagi sistem ni, sebab sistem ni dibangunkan semasa COVID-19. Jadi kalau boleh sebelum COVID-19 ataupun sebelum jangkitan atau pandemik yang akan datang, kita dah ada satu sistem yang boleh kita guna pakai untuk makmal, untuk tindakan kesihatan awam, untuk hospital, untuk segala-galanya. Kita lihat pada kesepaduan maklumat ini untuk membantu kita membuat keputusan yang terkini dan yang mutakhir, yang dapat kita mengambil tindakan-tindakan positif ke sesuatu lokaliti dan juga sesuatu kumpulan. Next. Dan pada kesimpulannya, working together to combat the spread of COVID-19 is a whole government and whole society approach. Jadi ini kali pertama kita lihat kerjasama yang sepadu di antara Kementerian Kesihatan dengan kementerian-kementerian lain.
Setiap hari, hampir setiap hari kita ada mesyuarat untuk kita melihat pada pelaksanaan untuk membendung penularan penyakit COVID-19 dalam negara kita. Jadi kita perlu mempertingkatkan kesiapsiagaan kita, melihat pada bagaimana kita dapat kawal dan juga mencegah penularan. Jadi kita juga perlu melihat kepada modifikasi tingkah laku setiap individu. Inilah norma baru, tapi kita kena amalkan norma baru. Kita kena belajar bagaimana kita boleh hidup dengan virus tersebut. Jadi barulah kita boleh putuskan jangkitan COVID-19, mengelakkan daripada jangkiti. Next. Dan data kita, international research have shown that lockdown ataupun movement control order is an effective intervention strategy. Dan movement control strategies have also been shown as effective tool to reduce cases in Malaysia during the second wave. Dan apa yang penting ialah kita lihat sekarang ini ialah penularan di negeri Sabah kepada negeri Selangor, pada negeri Sembilan mengambil masa dalam 14 hingga 21 hari. Iaitu tempoh inkubasi ialah 14 hari dan juga seminggu untuk kes itu menular di negeri-negeri. Jadi kalau ada pergerakan penduduk, inilah kebimbangan Kementerian Kesihatan, penularan memakan masa 21 hari. Dan pelaksanaan movement control order di Malaysia, kita lihat kita melaksanakan PKP, PKPB dan juga PKPT juga berjaya untuk mengelakkan peningkatan melonjak kes-kes seharian. Ini yang kita telah berjaya untuk pastikan kita kemampuan hospital kita masih boleh bertahan. Dan kejayaan, ada ramai yang tanya saya hari itu sama ada PKPB ini gagal. Tapi saya kata tak gagal sebab inilah option yang terbaik dan juga kita telah mengelakkan satu lonjakan kes secara mendadak dan hospital kita masih mampu bertahan. Dan kita harapkan dalam minggu-minggu akan datang kita dapat kerjasama yang padu daripada rakyat Malaysia supaya patuh kepada SOP dan kalau boleh kita duduk rumah, kurangkan pendedahan kita kepada kes-kes yang positif. Dan juga kita tak tahu mana yang kes yang positif. Tapi kalau kita amalkan SOP, penjarakan itu penting. Marilah kita perang virus COVID-19 di luar badan kita dalam jarak yang lebih pada 1 meter. Inilah strategi yang terbaik untuk kesihatan awam untuk mengelakkan daripada jangkitan dan inilah tindakan pencegahan yang terbaik. Kalau dibandingkan kalau kita dijangkiti. Walaupun kita juga ada harapannya adalah pada vaksin. Kalau vaksin itu terbukti berkesan dan juga tiada kesan samping, maka kita boleh menggunakan kaedah vaksin. Tapi kita tak pasti lagi. Banyak persoalan yang kita timbul dan kita tak ada jawapan setakat ini. Sebab walaupun banyak vaksin yang telah dibincangkan, tetapi kita tak nampak lagi iaitu data-data untuk fasa 3 clinical trial yang kita perlukan data untuk kita membuat satu keputusan dari segi keberkesanan dan juga dari segi kesan samping vaksin tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesi petang ini juga diadakan khas untuk mengupas isu-isu semasa dalam menangani pandemik COVID-19 dan juga gerak kerja barisan hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam situasi dan usaha memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri atas taklimat sebentar tadi dan selepas ini kita adakan sesi soal jawab bersama dengan para media kita yang bersiap sedia daripada tadi dan diminta supaya tampil ke hadapan untuk bertanyakan soalan. Mungkin sebelum kita mula untuk sesi Q&A, ada baiknya kalau kita dengar kesiapsiagaan kita untuk pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah daripada timbalan saya, Datuk Dr. Rohaizat. Jadi dia akan memaklumkan kepada kita apakah tindakan terkini yang kita laksanakan di Lembah Kelang.
Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri DG, Yang Berusaha Dr. Syamsyah dan juga Dr. Nohyati, semua rakan-rakan media. Saya diberi peluang oleh Tan Sri tadi, jadi kita ada buat sedikit pembentangan. Next slide. Jadi kalau ingin saya imbas kembali rakan-rakan semua ya, seperti dimaklumkan oleh Tan Sri DG sebentar tadi. JP Morgan meramalkan pada 25 Mac 2020. JP Morgan meramalkan pada 14 April 2020 Malaysia akan mempunyai 6,300 kes. Malaysia akan mempunyai 6,300 kes pada 14 hari bulan 4 2020. Itu daripada JP Morgan seperti yang Tan Sri DG sebut tadi. Dan kalau kita lihat pula MIA meramalkan pada 12 hari bulan 4 2020 Malaysia akan mempunyai 8,957 pesakit COVID. Apa yang saya nak cerita di sini ya, untuk makluman sidang media semua, rakan-rakan semua, seperti yang sentiasa dijelaskan oleh Tan Sri DG, 67% mereka adalah bergejala ringan atau tak ada gejala, tapi ada segelintir, mungkin 3% ataupun 5% yang mempunyai masalah peradangan, pernafasan dan sebagainya. Jadi ramalkan ya, kalau 6,300 pesakit COVID pada 14 hari bulan 4, adakah kita bersedia menyediakan lebih kurang 3 hingga 5% ventilator. Begitu juga kalau berdasarkan daripada MIA, 8,957 pesakit pada awal April, adakah kita ada jumlah ventilator dan katil yang mencukupi? Bermakna tadi kalau 8,957 pesakit, kita perlu ada 8,957 katil pesakit. Dan pesakit ini rata-rata akan duduk di hospital selama 14 hari. Jadi kalau berdasarkan unjuran tersebut, jadi kalau anda semua lihat di depan sana, di belakang anda semua, seperti dijelaskan oleh Yang Berbahagia Tan Sri DG, peringkat awal lagi kita telah mempunyai 56 hospital screening. Ya, di sini lihat 56 hospital screening, dan kita ada 26 hospital yang berupaya untuk menyediakan perkhidmatan rawatan. Selain daripada itu, kita ada 1,661 katil dan 9 ICU. Dengan jumlah makmal pada masa tersebut adalah 6 dan 832 bilangan ujian. Dan apabila saja kita bersiap sedia pada awal, bermula daripada 25 Januari, kita telah meningkatkan kapasiti kita daripada hospital screening 56 kepada 59, dan seterusnya ya, lihat bilangan hospital meningkat kepada 32 yang boleh merawat, dan seterusnya kita meningkat kepada 120 buah hospital, dan sekarang 120 buah hospital boleh membuat saringan. Dan hospital rawatan seperti dimaklumkan oleh Tan Sri DG, 47 buah hospital. Dan kalau kita imbas kembali ya, di sini, di late containment 16 Mac, seperti diramalkan oleh JP Morgan, bahawa kita akan ada 8,957 pesakit. Jadi kita perlu bersedia dengan katil. Kalau lihat di sini ya, kita ada 4,599 katil. Ditambah pula seperti dimaklumkan oleh Tan Sri DG tadi, kita ada katil-katil di luar yang kita panggil Low Risk Treating and Quarantine Center. Jadi di sini kita ada 3,679. Kalau kita campurkan dua, kita telah ada katil yang mencukupi bagi menyediakan prasarana berdasarkan ramalan daripada JP Morgan dan juga MIA. Tapi pada hakikatnya, anda semua mungkin boleh imbas kembali, sebenarnya ya, pada oleh kerana kesiapsiagaan dan kejayaan aktiviti kesihatan awam, pada masa tersebut kita tidak, pada 14 April, kita tidak dapat 6,300 kes. Sebaliknya hanya 4,987. Pada 12 April, MIA meramalkan 8,957. Sebenarnya jumlah yang kita ada adalah 4,683 sahaja. Tapi kesiapsiagaan kita telah menyediakan semua keperluan. Dan kini seperti dimaklumkan oleh Tan Sri DG,
Imperial College pula meramalkan pada awal bulan 11 kita akan ada 4,413 kes harian, dan juga menjelang November kita akan ada 7,467 kes harian. Tapi kini oleh kerana kesiapsiagaan kita, kes harian kita tidak pun mencecah lebih daripada 1,500. Dan kalau kita lihat di sini ya.